catat, nanti cikgu pun tak ingat. Lupa cikgu dah bagi salam ke tadi? Okay, Assalamualaikum murid-murid. Assalamualaikum yang baru masuk tu. Okey, baik. Okay, tadi Amma jawab tali pinggang. Okey, Amma tali pinggang. Kita tulis dulu. Takut kita lupa nanti. Kita dah tulis nama Amma kat situ. Tak nama Amma. Okey. So, orang yang jawab soalan hari ni, nanti kat sekolah nanti kita akan bagi dia hadiah. Hadiah apa? Jeng jeng jeng. Tunggu dulu. Okey, baik. Amma kata tali pinggang. Okey, baik. Tali pinggang. Okey, boleh terima tali pinggang. Okey, tapi yang ada dalam gambar ni, okey, awak rasa, okey, awak nampak tak? Awak nampak tak ada corak-corak tu kan? Awak nampak rantai ni warna-warni ke satu warna je? Warna-warni. Warna-warni, bagus sama. Okey, baik. Okey, kita teruskan. Kita nak tahu apa tajuk yang kita akan belajar pada hari ni berdasarkan gambar ni. Okey. Okey, kita lihat. Okey, kita lihat standard kandungan dulu apa yang awak perlu tahu dalam pembelajaran kita pada hari ini, iaitu yang pertama kita nak menghasilkan penulisan. Okey, standard pembelajaran mengedit dan memurnikan ayat daripada aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Okey, baik. Kita tengok seterusnya. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat mengedit dan memurnikan teks. Dia akan bagi satu teks dan dalam petikan tu, dalam teks tu, dia ada beberapa kesalahan. Jadi awak kena baca dan awak kena kesan. Awak kena kesan ataupun awak kena bulatkan mana-mana kesalahan yang terdapat dalam petikan tersebut untuk diedit ataupun dibaiki menjadi perkataan atau ayat yang betul. Okey, jadi kalau berjaya memurnikan ayat ataupun perkataan tu, maksudnya awak telah berjaya mencapai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Ya, Mak. Nama dia Pinakul. Bagus. Inilah tajuk kita pada hari ini. Pinakol, betul Pinakol. Kenapa? Amma tahu kat mana? Dekat buku teks. Bagus Amma. Dalam buku teks awak tu, muka surat 81, kita dah ada tau. Kita dah ada dalam benda ni. Jadi ini bukan di luar buku teks. Sebenarnya masih lagi kandungan dalam buku teks awak. Okey, jadi awak boleh tengok dalam buku teks awak muka surat 21. Okey, buka buku teks awak. Kalau awak ada buku teks bersama dengan awak, okey, buka muka surat 81. Okey, buka muka surat 81. Jadi, aktiviti pada hari ini kita nak mengedit dan memurnikan petikan dalam muka surat tersebut. Okey? Baik. Jangan juga batuk je. Okey, baik. Jadi apa yang kita kena buat dalam tajuk hari ini? Okey, baik, kita kena baca teks terlebih dahulu. Kemudian kita nak cari perkataan dan tanda baca yang salah. Perkataan ni mungkin perkataan tu ejaan dia salah ataupun imbuhan dia yang salah. Jadi kita nak betulkan perkataan tu supaya imbuhan ataupun ejaan dia dibaiki ataupun diedit dengan menukarkan perkataan yang salah itu menjadi perkataan yang betul. Tanda baca yang salah, kalau tak ada tanda baca kita tambah. Okey, kalau tanda baca tu salah kita ubah. Okey, boleh faham Okey, yang ketiga edit dan murnikan kesalahan tersebut. Kita dah tahu kesalahan tu, kita dah kesan beberapa kesalahan dalam petikan tu. Jadi kita nak murnikan, maksudnya kita nak baiki kesalahan-kesalahan yang ada dalam petikan tersebut. Okey, baik. Jom kita baca terlebih dahulu. Okey, Min Lee. Okay, buka muka surat kamu Buka muka surat 81. Okey.
Minli dan Balkis ke kompleks seni budaya. Mereka ingin membeli cenderamata untuk ibu mereka. Baik. Awak nampak kan Minli tu? Minli dan Balkis ni menuju ke kompleks seni budaya. Nak buat apa? Mereka bercadang untuk membeli cenderamata. Cenderamata ni hadiah lah. Untuk ibu mereka. Okey, baik. Jadi, apa yang Minli dan Balkis ni nak beli? Okey, jadi jom kita tengok teks yang seterusnya. Okey, awak buka muka surat 81. Okey, aktiviti hari ini ialah aktiviti mengedit dan memurnikan petikan ini. Okey, mengedit dan memurnikan petikan ini. Okey, baik. Cikgu, kalau awak lihat di situ, dia ada 1, 2, dia ada 1, dia ada 2, dia ada 3 dan dia ada 4. 4 perenggan. Jadi cikgu perlukan 4 orang. Okey, 4 orang untuk membaca untuk membaca teks tersebut. 4 orang Okey, jadi cikgu pilih lah. Okey, jadi cikgu pilih. Okey, siapa yang ada dengan kita ni? Sekejap cikgu pilih sekejap. Okey, yang pertama Amar. Okey, perenggan yang pertama ni Amar. Perenggan yang kedua cikgu dahulukan murid-murid yang masuk terlebih awal ataupun terlebih dahulu tadi. Okey, yang kedua Aiman. Aiman ada Aiman? Aiman boleh baca? Lepas ni, perenggan yang kedua. Kalau Aiman tak ada, cikgu nak pass kepada orang lain. Boleh. Boleh. Aiman boleh Okey, yang ketiga Akif. Akif tadi. Okey, Akif boleh Akif? Akif boleh? Akif Al-Hafiz boleh? Kalau tak boleh, cikgu nak bagi pada orang lain lah. Okey, jap. Okey, kita teruskan dengan Balkis. Boleh Balkis? Perenggan yang ketiga ni, perenggan ini. Manik tersebut ni. Boleh Balkis? Boleh. Okey, baca tu kena baca kuat nanti Okey, yang keempat Afiq. Okey, Afiq pun antara murid yang awal juga masuk tadi. Bukanlah bermaksud cikgu nak mengenakan orang lain tau. Tapi cikgu nak bagi penghargaan kepada murid-murid yang bersedia terlebih awal tadi. Okey? Baik. Kita teruskan dengan perenggan yang pertama. Okey, Amar boleh baca, tapi Amar baca dulu, sebelum tu Amar baca dulu satu perenggan tu. Okey, baca dulu perenggan tu. Lepas tu, kalau ada kesalahan, kita bincang selepas ni. Amar baca dulu. Amar baca dulu. Yang lain bersama juga, baca dulu perenggan tu. Nanti kita akan cari beberapa kesalahan dalam petikan ni bersama-sama. Okey, waktu tu awak boleh buka mic. Okey? Okey, baik. Siapa nak jawab nanti, dia kena raise hand. Okay, raise hand. Awak tahu kan raise hand, awak ada tekan satu butang tu. Di bawah tu, dia lambang tangan. So, awak boleh tekan tu, barulah cikgu persilakan ataupun cikgu benarkan awak untuk buka mic dan jawab soalan. Boleh Okey. Dan jangan lupa orang yang jawab soalan hari ni akan mendapat hadiah percutian. Percutian ke mana kita tak tahu lagi. Okey? Percutian di rumah 3 hari 2 malam. Okey. Tak ada. Kita akan ada hadiah misteri. Okey, tapi bukan sekarang lah. Sekarang kan tak boleh kan PKP kan. Okay. Nanti lepas sekolah nanti kita akan berikan hadiah tersebut. Okey, Amar. Bersedia Amar? Ya. Okey, Amar. Teruskan dengan perenggan yang pertama. Pinakol ialah hiasan manik yang mempunyai nilai kesenian kraft tangan tempatan. Manik tersebut merupakan seni kraft tangan teknik teknik rugus Sabah perusahaan manik ini menjadi sumber ekonomi majoriti.
majoriti wanita di Sabah. Bagus sama. Bagus sama. Okey, saya bagi tepukan untuk Ama. Okey. Baik. Etnik rumus. Okey, etnik rumus. Ini pertama kali awak dengar. Mungkin ini kan pertama kali kalau bukan orang Sabah dan Sarawak, mungkin pertama kali awak dengar nama suku kaum ni. Okey, nanti cikgu akan perhalusi lagi apa yang kandungan apa yang ada dalam petikan ataupun perenggan yang pertama tu. Okey, baik. Kita teruskan dengan perenggan yang kedua. Okay, siap sedia Aiman. Okey, 1, 2, mula. Kebiasaannya pinakol dijadikan sebagai perhiasan kaum perempuan seperti gelang rantai, tali pinggang dan kerongsang. Corak pinakol pada perhiasan mengikut motif tumbuh-tumbuhan, bunga dan haiwan. Manik hitam, putih dan merah merupakan warna asas yang sering menggunakan oleh masyarakat rumus. Okey, bagus Aiman. Bagus. Bacaan yang sangat bagus, lancar. Okey, baik. Dalam perenggan tersebut, dia ada, kalau nampak lah, dia menerangkan lagi jelas tentang apa itu pinakol. Okey, baik. Namun, kita akan ulas selepas ini. Kita teruskan dengan perenggan yang ketiga. Okey, perenggan yang ketiga, Balqis. Okey, Balqis ada di talian? Ada. Okey. Kita teruskan dengan Balqis. Okey, 1, 2, mula. Manik tersebut terbagi kepada dua jenis iaitu panik kaca dan panik plastik. Harga panik kaca lebih mahal daripada panik plastik kerana diimport dari negara China dan Jepun. Rekaan panik kaca boleh mencecah ribuan ringgit. Okey, bagus. Balqis faham, Balqis nampak tak ada beberapa kesalahan kan dalam petikan tu kan? Nampak tak? Okey, baik. Nanti kita akan baiki selepas ini. Okey, kita teruskan dengan perenggan yang keempat. Okey, cikgu persilakan Afiq. Afiq ada tak dengan kita? Afiq? Afiq ada? Cikgu tengok. Afiq Zafri. Afiq Zafri ada? Kalau Afiq tak ada, cikgu persilakan. Tadi siapa Tadi Amma, Aiman. Okey. Sekejap. Okey. Akif ada Akif? Ada. Okey, Akif boleh baca perenggan yang keempat sebab Akif tadi dia dah masuk awal tadi. Okey, cikgu izinkan Akif untuk baca. Okey, 1, 2, 3. Usaha kerajaan untuk Memperkenalkan memperkenalkan hiasan manik ke pasaran antarabangsa bertujuan untuk memasarkan kraf tangan negeri Sabah. Usaha ini dapat meningkatkan pendapatan negara. Okey, bagus. Okey, tahniah. Tahniah Akif. Okey, baik. Terima kasih kepada Amma, Aiman, Balqis dan juga Akif yang bacakan teks, mewakili pelajar yang lain, murid-murid yang lain membaca teks petikan yang ada dalam muka surat 81 tersebut. Baik, jadi apabila awak dah sama-sama baca dengan kawan awak tadi tu kan, awak akan nampak ataupun awak boleh lihat sendiri ada beberapa kesalahan. Okey, ada beberapa kesalahan yang terdapat dalam petikan tersebut. Okey, baik. Kita lihat kepada perenggan yang pertama terlebih dahulu. Okey, kita tengok perenggan yang pertama.
Okey, perenggan yang pertama. Siapa yang rasa ada kesalahan dalam petikan tersebut? Ada kesalahan. Okey, Syahid. Okey, Syahid. Syahid dulu, jap. Jap okey, jap. Sekejap Syahid. Okey, untuk jawab soalan seperti mana yang cikgu beritahu awal tadi, raise hand dulu, raise hand. Jadi cikgu akan nampak siapa yang raise hand, cikgu akan bagi kebenaran untuk dia jawab terlebih dahulu. Okey, siapa yang tak raise hand, tak boleh buka mic. Nanti dia akan mengganggu kau nak nak bagi jawapan. Okey, ya, kita persilakan Syahid dulu sebab Syahid dia angkat tangan terlebih dahulu tadi. Okey, Syahid buka mic Syahid. Buka mic dulu. Okey. Okey, apa kesalahan yang awak nampak dalam perenggan yang pertama ni, perenggan ini? Kraft tangan dengan menjadi. Okey, kraft tangan. Kraft tangan, dah cikgu highlight sikit. Okey, dengan menjadi. Okey, bagus. Okey, baik. Okey. Okey, boleh off mic. Okey, baik. Kraft tangan dan menjadi. Jadi cikgu nak seorang lagi jawab bagaimana kita nak baiki kesalahan tersebut. Bagaimana kita nak baiki? Kraft tangan tu sepatutnya jadi macam mana? Eja macam mana? Okey. Siapa nak? Raise hand. Sepatutnya dia eja macam mana? Okey, Balkis. Balkis boleh jawab Balkis? Boleh jawab? Boleh on mic? Kraft tangan tu ataupun menjadi tu nak eja macam mana? Boleh? Siapa lagi? Okey, boleh. Okey, Balkis. Macam mana nak eja kraft tangan dengan betul? KRAFTANGAN. Okey, baik. Maksudnya dah betul lah tu. Maksudnya dah betul ke kraft tangan tu? Kalau apa yang awak eja tadi tu sama dengan dalam buku ni. Apa yang kita perlu baiki? Kraft tangan ni sepatutnya jadi macam mana untuk betul? Okey. Kejap Balkis dulu. Macam mana Balkis? Tak pasti, tak tahu macam mana? Tak tahu. Okey, baik. Okey, cikgu teruskan dengan Ama. Okey, Ama. Ama raise hand tadi. Okey, Ama macam mana nak eja kraft tangan dengan betul Ama? Tadi Balkis dah bagi tahu macam mana nak eja dengan betul. T itu huruf besar. T itu huruf besar. Okey, T itu huruf besar kurang tepat Ama. Tak apa. Tahniah dan terima kasih juga kerana mencuba. Yang lain boleh tak? Yang lain. Siapa nak cuba? Raise hand. Okey, Balkis. Balkis lagi sekali. Okey, Balkis raise hand. Okey. KRAF jarak TANGAN. Ya, betul Balkis. Satu tepukan yang satu je. Okey, satu. Okey, tiga lah. Tiga tepukan yang gemuruh untuk Balkis. Okey, baik. Seterusnya, tadi Syahid bagi tahu menjadi. Menjadi tu pun salah juga. Sepatutnya macam mana ejaan yang betul? Okey, kita persilakan okey, sekejap. Siapa yang raise hand ni? Okey, Aiman. Cikgu tak panggil lagi Aiman. Aiman. Macam mana nak eja dengan betul Aiman? MENJADI. Betul Aiman. Tepukan gemuruh jap. Nak tulis dulu ni siapa yang jawab tadi tu. Sebab apa? Ada hadiah misteri kan. Tadi Syahid. Okey, ketiga Balkis. Okey. Keempat Aiman. Ama tadi dah tulis dah Ama tadi kat atas. Okey, bagus Aiman. Tepukan untuk Aiman. Okey. So dia akan betulkan dengan menjadi. MENJADI. Okey, baik. Seterusnya, okey kalau boleh cikgu nak orang lain Lepas ni Akif ke siapa-siapa boleh cuba. Okey. Kita teruskan dengan perenggan yang kedua. Okey. Ada kesalahan ke dalam perenggan yang kedua ni? Kalau ada boleh raise hand. Ada. Okey, Akif. Okey, Akif. Okey, Akif tahu tak apa kesalahan dalam tu? Perenggan yang kedua. Apa Akif?
Kat mana kesalahan tu? Sekejap cikgu tunggu Akif sekejap. Tahu tak Akif? Menggunakan. Menggunakan. Okey, sekejap. Cikgu ni betul ke? Yang ni kan Akif kan? Okey, sepatutnya apa Akif? Sepatutnya apa? M. Okey, sepatutnya dia yang depan tu lain kan. Terima kasih Akif. Boleh sikit Akif. Pemenang-pemenang kita ramai hari ni. Oh, ramai jugalah yang akan mendapat hadiah nanti. Okey. Okey. Selain menggunakan apa lagi kesalahan yang ada dalam peti ataupun perenggan yang kedua tersebut? Syahir lagi sekali. Okey Syahir. Sebab kita ni tak ramai dalam ni. Kita ada 34 orang. Jadi hanya bersama dengan kita ni dalam 11-10 orang lah. Jadi kita akan rotate orang yang sama. Tapi tak mengapa. Yang bersama dengan kita ni yang paling berkualiti lah. Yang paling berkualiti. Okey. Okey Syahir. Apa kesalahan yang awak nampak dalam perenggan yang kedua? Kita masih lagi di perenggan yang kedua. Gelang, rantai, tali, pinggang dan kerongsang. Ya, bagus. Kerongsang. Okey, baik. Syahir rasa apa yang sepatutnya ada di ayat tersebut? Apa yang sepatutnya dimasukkan? Kau rasa apa? Tanda? Tanda apa? Dan. Tanda dan? Okey, jap. Okey, tapi saya dah jawab tadi. Ada kelompongan ataupun ada kesalahan yang ada di gelang, rantai, tali pinggang dan kerongsang. Cuma kita nak tahu apa yang sepatutnya kita isikan ataupun yang kita tambah dalam ayat tersebut. Okey, Balkis. Daripada tadi lagi raise hand. Okey. Okey, Balkis boleh tolong jawab? Tanda koma. Tanda koma. Okey, tanda koma. Maksudnya tanda baca iaitu tanda koma perlu diletakkan di sini di ruangan yang cikgu letak warna purple ni. Okey. Dia ada satu, dia ada dua tanda koma yang sepatutnya ada di situ tapi ditiadakan ataupun mungkin dia tak tulis. Jadi kita perbaiki teks tu ataupun kita murnikan teks tu dengan menambah tanda koma. Okey, baik. Yang tadi tu menggunakan, cikgu baca ayat ini, manik hitam, putih dan merah merupakan warna asas yang sering menggunakan oleh masyarakat Rungus. Jadi manik tu dia guna masyarakat Rungus. Bukan masyarakat Rungus tu menggunakan manik. Okey, jadi apa yang kita perlu baiki? Imbuhan. Okey, imbuhan apa yang sepatutnya ditukarkan? Digunakan. Okey, bagus sama. Digunakan oleh masyarakat Rungus. Okey, baik kita teruskan. Okey, cikgu rasa tak ada kesalahan lain lagi dalam perenggan yang kedua ini. Okey, kita lihat kepada perenggan yang seterusnya iaitu perenggan yang ketiga. Okey, perenggan yang ketiga ni dia menyatakan bahawasanya ada dua jenis manik yang digunakan untuk pinakol ni, untuk buat pinakol ni. Ada yang kaca, ada yang jenis kaca dan ada yang jenis plastik. Okey? Dan yang jenis kaca tu, manik kaca tu mestilah yang lebih mahal ataupun harga dia lebih mahal daripada manik plastik. Sebab kita tahu kaca ni susah kan nak buat kan. Okey, jadi manik kaca ni kerana apa dia mahal? Sebab dia diimport. Dia bukan dibuat di tempat tersebut ataupun di negara kita. Okey, bukan tempatan tetapi diimport dari dua negara. Iaitu negara yang sangat terkenal dengan kata apa? Kilang-kilang pembuatan barangan ni iaitu China dan juga Jepun. Okey, baik. Dan kita nampak dalam perenggan tersebut dia ada rekaan. Dia kata rekaan manik boleh sampai ataupun harga dia tu boleh mencecah ribuan ataupun maksudnya mahal untuk dapatkan pinakol yang berkualiti yang menggunakan manik kaca tu sangat-sangat mahal iaitu mencecah ribuan ringgit. Okey, kita teruskan dengan perenggan yang ketiga. Tadi cikgu tengok dulu siapa yang raise hand ni.
Okay, kita tengok dulu raise hand. Siapa yang raise hand? Okay, Azhad. Kita persilakan Azhad. Okay, Azhad. Okay, sebab tadi orang lain cikgu dah panggil kan. Azhad cikgu tak panggil lagi. Okay, Azhad. Awak rasa apa kesalahan yang ada dalam perenggan yang ketiga tersebut? Terbahagi. Terbahagi. Sepatutnya macam mana Azhad? Terbahagi. Ejaan dia tambah apa? Cuba awak eja. A. Apa yang, cuba awak eja. Terbahagi. Bagus Azhad. Okey, tepukan. 3 tepukan yang sangat gemuruh untuk Azhad. 1, 2, 3. Okey, baik. Okey, cikgu tambah pula nama Azhad. Oh, dah 6 orang ni. Dah 6 orang ni. Okey, baik. Okey, sini. Okey, cikgu highlight dulu terbahagi ni. Okey, terbahagi sepatutnya terbahagi. Okey. Baik, seterusnya ada lagi tak kesalahan? Ada. Ada. Okey, jap. Sekejap. Dulu siapa yang raise hand. Kita tengok dulu siapa yang raise hand. Okey, Amar. Okey, Amar dulu Syahir nanti dulu. Kita ada banyak ni soalan ni. Kita satu-satu. Okey, Amar. Teruskan. Mencecah jadi mencecah. Okey, ejaan macam mana Amar? Boleh sama-sama eja dengan kita? Kita nak dengar. MENCECAH. Okey, bagus. Bagus Amar. Mencecah kan, mencecah. Kalau mencicah tu dia sos. Cicah makan. Itu makanan. Okey, untuk cicah-cicah tu kan, mencicah tu. Kalau mencecah maksud dia sampai. Okey. Okey. Baik, seterusnya ada lagi tak kesalahan dalam perenggan yang ketiga itu? Ada. Okey, ada. Okey, Syahir. Boleh bagi tahu cikgu ataupun boleh bagi tahu rakan-rakan apa lagi kesalahan yang terdapat dalam perenggan yang ketiga? China dan Jepun. China dan Jepun. Bagus Syahir. Okey, sepatutnya eja macam mana Syahir? China tu eja macam mana? Negara. Okey. Okey, kita teruskan. Syahir boleh Syahir? Okey, cikgu teruskan dengan orang lain Okey. Okey. Aiman. Saya persilakan Aiman sebab Aiman raise hand tadi. Okey, Aiman. Macam mana nak eja China dengan Jepun dengan betul? China eja dia CHINA. Betul. CHINA. Okey, Jepun? Jepun macam mana? Aiman. Jepun ni apa kesalahan dia? Ke betul? Tak ada. Okey. Betul. Okey, Aiman. Okey, siapa lagi nak jawab? Faris Zakwan. Cikgu tak persilakan lagi Faris. Faris ada dengan kita. Okey, Faris. Faris. Jepun. Oh ya, Jepun. Jepun tu eja macam mana? Ejaan betul dia? JE je. PUNG pong. PUN pun. Okey, bagus Faris. Tapi dalam petikan tersebut, Jepun tu dia sepatutnya kata nama khas. Kata nama khas ni huruf pangkal dia mestilah huruf besar. Tapi dalam tu dia huruf besar ke huruf kecil? Huruf kecil. Jadi salah lah. Jadi kita kena betulkan J ni sepatutnya J tu huruf besar. Huruf besar. Okey. Kalau kita lihat di perenggan yang ketiga ni dah tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa dah. Okey, kita dah betulkan terbahagi. China ni ejaan dia seperti mana yang Aiman cakap tadi. CHINA. Kita tak boleh ubah sebab negara ni, nama negara ni telah diwartakan ataupun telah digazetkan lah macam tu. Okey, jadi China. Okey, China. CHINA. Nama ejaan negara tersebut telah lama digunakan dan telah
telah ditulis di peta-peta yang international lah. Maksudnya di peringkat antarabangsa ni. Jadi kita tak boleh ubah sewenang-wenangnya nama tempat, nama jalan, nama negeri, nama negara. Okey, jadi ejaan pun sama juga. Ejaan China tu CHINA, walaupun kita dalam bahasa Melayu kita sebut China, tetapi tetap mengekalkan huruf ataupun ejaan yang dah ditulis ataupun dah diberikan, okey, kepada negara tersebut. Jepun pun sama, Jepun JEPUN. Okey. Jepun. Okey. Jepun ni dulu nama dia Nippon. Okey, Nippon. Okey, sebab tu awak tengok chart tu je nama Nippon kan. Nippon tu sebenarnya nama negara Jepun dulu. Okey. Mencicah. Okey, seterusnya dengan perenggan yang terakhir. Okey, perenggan yang terakhir ni sebelum kita jawab tu kita nak tengok dulu apa yang dia perkatakan atau apa yang dia nak sampaikan kepada kita melalui perenggan yang keempat itu. Okey, usaha kerajaan untuk memperkenalkan hiasan manik ke pasaran antarabangsa. Maksudnya, hiasan manik ni kerajaan nak memperkenalkan hiasan ni kepada ataupun kepada masyarakat luar, masyarakat yang di luar negara. Okey? Dan nak pasarkan ataupun nak memperkenalkan seni kraftangan yang tak dikenali ini supaya orang luar ataupun masyarakat antarabangsa dapat sama-sama kenal dan dapat beli. Bila dapat beli tu dia dapat meningkatkan ekonomi negara. Bila mata wang kita ni ataupun ada jual beli di antara dua negara ataupun lebih, okey, jadi duit yang masuk daripada negara luar ke negara kita akan meningkatkan ekonomi negara. Okay, sebab tu kalau pelancong datang ke negara kita, dia bawa duit daripada negara mereka dan dia beli barang-barangan dengan masyarakat ataupun dengan orang-orang kita di sini, di negara kita ni, dia akan meningkatkan ekonomi setempat dan juga khususnya dan amnya dia akan meningkatkan ekonomi. Apa cikgu ni cerita pasal ekonomi pula? Sebab hari ni kita akan masuk kepada keusahawanan. Maksudnya kita ada usahawan, ada daya usahawan tu. Berfikir cara usahawan, meniaga lah. Okey. Baik. Yang keempat awak nampak kesalahan apa yang ada dalam perenggan yang keempat itu? Okey, Balkis daripada tadi lagi dah angkat tangan. Okey, Balkis. Memasarkan. Okey, memasarkan. Okey, Azniyanti tu siapa boleh buka mic. Sekejap kita tengok dulu siapa. Tadi Aznira Yanti. Aznira Yanti. Tadi dia angkat tangan tapi cikgu tak perasan. Aznira Yanti, ada nak jawab apa-apa? Dalam perenggan yang keempat ni, ada kesalahan apa-apa yang awak nak? Memasarkan. Okay, sama juga dengan Balkis tadi. Okey, tahniah. Okey, tepukan gemuruh untuk yang menjawab pada hari ini. Okey, baik. Tapi sebelum tu, Aznira ni siapa cikgu nak tulis sama ni, nak bagi hadiah ni. Cikgu tak pasti nama awak siapa. Ainin Sofina. Apa? Ainin Sofina. Okey, Ainin. Okey, Ainin. Okey, tahniah Ainin, tahniah Balkis. Okey, baik, betul. Memasarkan ini ni untuk memasarkan. Kita baca semula ayat ni. Usaha kerajaan untuk memperkenalkan hiasan manik ke pasaran antarabangsa bertujuan untuk memasarkan produk kraftangan negeri Sabah. Okey. Baik, memasarkan. Jadi penggunaan imbuhan itu salah. Tu sepatutnya ditukar kepada me. Okey. Okey. Okey, dah boleh berhenti dah. Angkat tangan. Soalan kita telah pun berakhir. Tapi kelas kita tak akhir lagi. Okey. Okey, jadi kita akan lihat bagaimana kita nak baiki. Inilah dia. Cikgu. Ya, Iman. Perenggan yang keempat ada yang salah. Perenggan yang keempat? Kraftangan. Tak. Antara bangsa. Antara tu kena jarak dengan bangsa.
Okey. Terima kasih Aiman. Terima kasih Aiman sebab bagi tahu. Okey, antarabangsa ni, okey, mungkin cikgu tak ajar lagi kelas kamu. Okey, cikgu tak ajar lagi lah untuk tahun 4 tahun ni. Okey. Tapi antarabangsa ni sebenarnya dia termasuk dalam 15 perkataan yang dieja rapat. 15 perkataan yang dua perkataan yang dieja rapat. Okey, antara bangsa tu dieja rapat. Sama juga seperti setiausaha. Okey, setiausaha dieja rapat. Matahari, mata dengan hari dieja rapat. Matahari menjadikan ataupun menunjukkan matahari tu merupakan yang awak nampak tu lah setiap pagi tu kan. Okey. Baik, itu adalah 15 perkataan. Dia banyak 15. 15 ni satu setiausaha, dua kaki tangan, tiga antarabangsa, apa lagi? Setiausaha, Suruhanjaya, dia banyak lagi. Okey, jadi nanti cikgu akan ajar 15 perkataan yang dieja rapat. Tapi antarabangsa tu dah betul lah tu. Raf tangan dieja secara jarak. Okay, kalau awak lihat di sini cikgu dah betulkan. Okey, kalau tadi ejaan dia rapat kan? Okey. Ni kita dah baiki. Okey, craft tangan tu dieja secara jarak. Craft dengan tangan. Sebab craft tangan ni tak termasuk dalam 15 perkataan yang dieja secara rapat. Okey. Craft tangan menjadi gelang, koma, rantai, koma. Ini yang awak kena tambah tadi. Digunakan, terbahagi jadi terbahagi. Cina, C-I-N-A. Cina, C-I-N-A tu, okey, itu untuk kaum Cina di Malaysia. Contoh ayat tu. Kaum Cina di Malaysia sangat gemar makan nasi lemak pada waktu pagi. Macam tu kan. Okey, Cina, kaum Cina C-I-N-A, tapi nama negara kita tak boleh ubah. Jadi C-I-N-A kita kena kekalkan dengan ejaan C-H-I-N-A. Jepun pun sama, J huruf besar. Okey, sebab apa? Dua ni merupakan kata nama khas. Jadi huruf pangkal mestilah huruf besar. Huruf pangkal C dengan J mestilah huruf besar. Okey, rekaan manik boleh mencecah. Seperti mana yang cikgu sebutkan sebentar tadi. Mencicah. Kalau perkataan sebelum ni mencicah. Mencicah tu makanan pencicah. Sos pencicah. Maknanya awak guna sos. Kalau mencecah, dia maksudnya sampai ataupun rekaan manik kaca boleh sampai ribuan ringgit. Itu maksud dia. Okey, seterusnya usaha kerajaan untuk memperkenalkan hiasan manik ke pasaran antarabangsa bertujuan untuk memasarkan produk craft tangan negeri Sabah. Okey, pemasarkan tadi kita ubah menjadi memasarkan. Okey, baik. Inilah antara 9 kesalahan yang kita telah murnikan sebentar tadi sama-sama. Maksudnya apabila kita lihat di kriteria kejayaan yang cikgu terangkan di awal pagi tadi, okey, murid dapat mengedit dan memurnikan perkataan atau ayat dengan tanda baca yang betul, ejaan yang betul dan juga imbuhan yang betul. Maksudnya awak dah berjaya mengedit tu. Maksudnya awak telah mencapai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jadi awak tahu kan pinakol ni digunakan untuk perhiasan orang wanita. Jadi orang lelaki jangan sewenang-wenangnya memakai. Kalau tak nanti dia kata, kenapa pula orang lelaki ni memakai pinakol kan? Okey, baik. Dan juga pinakol ni menjadi sumber pendapatan wanita-wanita di Sabah. Terutamanya etnik Rumus. Okey, etnik Rumus di Sabah. Etnik ni dia ada banyak. Jadi etnik juga kita panggil dia sebagai suku kaum lah. Okey, suku kaum. Okey, baik. Jadi kita dah edit tadi. Okey, jadi kita nak tengok video. Nak tengok video tak? Nak tengok video. Macam mana pinakol ni dijual ataupun dibuat. Kita lihat dulu. Sebelum tu. Okey. Sekejap Okay, kita lihat bagaimana pinakol ni dijual dan juga dibuat. Kita lihat video yang pertama dulu.
video yang pertama. Okay, video yang pertama. Pinakol ni merupakan kraft tangan Manik Sabah. Okay, kalau lihat tadi kita dah jelaskan tentang manik. Dia ada beberapa atau banyak motif. Banyak motif. Motif ni corak lah. Maksud dia corak. Ada corak bunga, corak haiwan, corak orang sedang berdiri kan. Okay, kalau lihat dalam tu, dalam ni, dalam video ni, okay, kalau nampak dalam video ni, okay, cikgu tak buka sound sebab sound dia pun tak ada apa-apa. Dia macam tu je lah, music background kan, music latar. Okay, awak lihat di tepi ataupun di kaki 5 pun mereka menjual pinakol ni dan banyak jenis, banyak corak. Awak nampak kan cantik corak dia. Jadi kalau awak ke Sabah, kalau diizinkan lepas pandemik ni, awak boleh ke Sabah dan awak boleh dapatkan pinakol ni. Sebab pinakol ni boleh dijadikan gelang. So kalau pakai tu tak ada apa-apalah. Awak carilah motif-motif bercorak bunga, jangan bercorak haiwan pula kan. Awak pakai di tangan. Tapi orang perempuan lah yang pakai. Orang lelaki jangan pula nak beli lepas tu nak pakai. Sebab excited sangat kan nak pakai pinakol ni. Sebab Cikgu Sarah ajar gitu. Aku nak beli, aku nak pakai juga. Jangan. Okay. So awak pakai pula. Awak beli, boleh menambahkan pendapatan orang-orang di sana. Ataupun masyarakat wanita di Sabah. Okay. Itu video yang pertama. Kita lihat kepada video yang kedua. Video yang kedua ni bagaimana boleh ke tak ni? Oh, tak boleh. Video yang kedua ni tak dapat. Sebab apa tak dapat ni? Video yang kedua ni sebenarnya menceritakan bagaimana cara untuk tak dapat. Tak apalah. Bagaimana cara untuk, tapi kita ada masa lagi. Bagaimana cara untuk, tapi tak apa, cikgu search. Bagaimana cara untuk kita buat pinakol ni. Okay, kita buat pinakol. Okay. Kita buat pinakol ni. Okay. Teknik dia. Okay. Teknik dia sangat mudah. Sangat mudah. Teknik dia tak adalah mudah. Maksud cikgu, sinakol. Pula dah. Oh, sinakol ni makanan. Cikgu baru tahu. Pinakol lah, kita nak pinakol. Sinakol kita lepas ni lah, kita sarapan kan. Okey, pinakol. Okey, awak lihat ada beberapa kaedah. Okey, ada yang guna alat. Ada yang awak nampak kan, ada yang guna tangan macam tu je. Okey, manual. Ini pinakol. Okey, ini pinakol. Cikgu besarkan skrin supaya awak nampak dengan lebih jelas. Okey, ini cara untuk buat pinakol. Dipanggil dalam bahasa Inggeris dipanggil making traditional beads cross band. Okey, awak nampak tak? Dia buat time lapse tu, nampak lagi laju lah. Okey, kalau awak nampak di sini dia ada beberapa motif. Yang ini motif bunga. Ni motif bunga. Okey, motif bunga. Okey, di sini motif haiwan ataupun mungkin corak apa tu? Motif haiwan ni. Orang, cikgu rasa orang ni sebab dia ada mata dan dia sedang memakai macam sesuatu di atas kepala dia. Okey, ni dia ambil manik-manik manik-manik ni berwarna-warni. Dan cikgu tak pasti sama ada manik yang digunakan ni manik kaca ataupun manik plastik. Tapi cikgu rasa manik plastik lah. Sebab manik kaca ni mahal tau. Orang-orang yang tertentu je boleh orang kata apa? Guna. Tapi kalau dia guna manik kaca pun tak mustahil juga. Sebab kita tak nampak daripada video ni kan. Okey, tu cara dia susun tu. Awak nampak tak cara dia susun tu? Cara dia susun manik tu. Kreatif kan? Sebab tu dia panggil kraft tangan. Kraft tangan ni seni kreativiti seseorang menggunakan tenaga manusia. Dia bukan menggunakan tenaga mesin atau sebagainya. Dia menggunakan 100% ataupun 100% menggunakan handmade. Buatan tangan. Okey, awak nampak kan? Disusun dulu. Dia tahu dah nak buat apa tu. Jadi dia kena banyak kali buat lah. Kalau tak, kita tak tahu nak susun manik tu. Dia susun manik tu. Dia dah susun manik di jarum tu. Baru dia masukkan di benang-benang yang banyak-banyak tu. Okey.
Dia tengok tu, dia ambil dulu, dia kira-kira. Lepas tu dia masukkan sikit-sikit. Dia ambil yang oren, dia ambil yang biru muda. Lepas tu dia pun letak kat situ. Lepas tu dia tarik. Dia matikan dengan benang tu, dia tarik-tarik macam jahit tu. Kan? Ini kalau belajar ni jenuh juga Jenuh juga kita nak kita nak pakar tu. Entah jadi apa, corak apa pun tak tahu kan. Berterabur coraknya. Tapi yang ni kita nampak dia dah master dah ni. Dia dah pakar ni, dah banyak kali buat ni. Tengok tu. Laju je dia buat. Dia dah tahu dah nak guna warna-warna apa kan. Okey. Jadi, jelas tak? Nampak tak pinakol ni? Kan? Sebelum ni awak tak tahu. Kan? Sekarang awak dah tahu. Belajar hari ni, oh yang ni pinakol. Nanti awak kesabar nanti. Saya dah belajar yang ni. Yang ni nama dia pinakol kan? Mana awak tahu? Oh, maksudnya awak ni dah advance daripada orang lain. Dah ke depan. Maksudnya kalau kita pergi tu tak adalah nampak kita ni tak tahu apa-apa kan. Oh, maksudnya budak ni tahu ni. Macam tu. Okey, kita teruskan dengan slide kita yang seterusnya. Okey, ada apa-apa soalan yang awak nak kemukakan atau awak nak ajukan kepada cikgu? Cikgu bersedia untuk menjawab di sini. Okey, apa yang awak nak tanya? Boleh tanya tentang jawapan tadi ke ataupun macam mana? Ada soalan? Amar ada soalan? Kalau tak ada boleh cakap tak ada. Kalau ada boleh bagi tahulah apa yang kita nak, apa yang kemuskilan apa yang awak nak ajukan kepada cikgu. Ada Amar? Aiman? Ainin? Balkish? Syahir? Siapa lagi dengan kita tadi? Akif? Azhad? Ada tak? Ada soalan tak? Tak ada. Okey, tak ada Okey, jadi kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Namun begitu cikgu akan Farah, lupa Farah. Okey Farah. Okey. Terima kasih kepada Amma, Azhad. Cikgu nak baca seorang-seorang sebab cikgu nak menghargai kehadiran awak pagi ni. Sebab tak ramai murid yang akan bersama dengan cikgu setiap pagi. Tahniah kepada awak sebab sanggup ataupun bangun pagi bersedia untuk kelas hari ini. Yang pertama tadi Amma, yang kedua Afiq, yang ketiga Syahir, yang keempat Balkish, yang kelima Aiman, yang keenam Akif, yang ketujuh Azhad, yang ke-8 Ainin, yang ke-9 Farah, yang ke-10 Mira Edi. Ni siapa ya? Yang ke-11 Hazrina Hani. Faris Zakwan yang ke-12. Okey, siapa lagi yang cikgu tak sebut? Cikgu sebut ni. Nanti ada yang terguris perasaan. Terguris perasaan tak datang kelas cikgu dah. Okey. Okey murid-murid, sampai di sini sahaja. Jadi awak dah betulkan jawapan awak. Awak boleh sambung dalam muka surat, dalam buku tata bahasa. Okey, dalam buku tata bahasa awak boleh gunakan buku tata bahasa awak. Tuliskan hari, tarikh. Contoh hari ini hari Khamis. Berapa hari bulan? Hari ini 24 Jun. Jun tu mestilah dieja, J-U-N. Okey, 2021. Okey, 2021. Okey, stop sharing. Okey. Baik, kita akan lihat bagaimana nak menulis. Okey, ni ni. Okey. Ni awak tulis hari. Okey. Awak tulis tarikh. Okey, awak tulis hari, awak tulis tarikh. Kemudian awak tulis tajuk. Tajuk dia Seindah Pinakol. Indah tu maksud dia cantik lah. Pinakol ni kraft tangan yang amat cantik. Kalau dipakai tu nampak sedih. Okey, Seindah Pinakol. Lepas tu awak tulis teks tu. Awak terus baiki. Yang kesalahan itu awak terus baiki dan awak gariskan. Yang awak dah baiki tu awak gariskan. Okey, boleh murid-murid? Dalam buku tata bahasa pink Bukan. Buku tata bahasa tu buku pemahaman. Sama juga. Buku yang sama. Pemahaman
dan tata bahasa dalam buku yang warna biru. Warna pink tu buku penulisan. Saya ada buku warna pink je. Boleh. Guna je buku yang ada dengan awak. Sebab sekarang nak beli buku kat luar pun tak boleh. Cuma jangan guna buku matematik, buku-buku lain lah. Okey? Boleh guna buku-buku yang ada bersama awak. Okey, itu sahaja. Okey, kalau tak ada soalan kita akhir di sini. Okey, kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi di pada minggu hadapan. Okey, bersedia untuk setiap kali kelas kita. Tahniah untuk yang hadir hari ni. Okey, nama yang telah cikgu catatkan ni insya-Allah kita akan bagi hadiah. Okey, ni. Okey, kita akan bagi hadiah. So, jangan lupa untuk bersama dengan cikgu pada minggu hadapan. Okey, Amar, bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Bye. Ya, terima kasih. Bye-bye, Amar. Masa juga, bye. Ya, terima kasih Adriana, Hani, terima kasih Syahid, terima kasih Aiman, terima kasih Faris, terima kasih Akif, terima kasih Balkish, terima kasih Afiq, terima kasih Azhad, terima kasih Ainin. Terima kasih semua. Siapa lagi je tu? Tak sebut nama tadi. Terima kasih Mira tu. Okay. Bye-bye. Bye-bye Syahid. Bye cikgu. Bye-bye Balkish. Bye-bye Azhad. Bye cikgu. Bye-bye Faris. Bye-bye Akil Hadif.